Alright, for today's lesson, it's all about my life. Okay, maksudnya apa sahaja yang berkaitan dengan diri kita dan juga yang berada di sekeliling. Okay, so apa objektif untuk kelas pada hari ini? Okay, what is the objective for our class today? One, understand with little or no support the main ideas in simple, longer text on a range of familiar topics. Maksudnya kita nak faham sedikit mengenai ataupun ada sikit idea lah. Okay? Kita nak kenal perkataan, kita nak faham maksud mengenai apa-apa topik yang berkaitan pada hari ini. So topik ni dah juga nak cakap pada hari ini, kejap lagi cakap apa lah. Okay. So success criteria. Macam mana nak tahu awak capai ke tak objektif pada hari ini? Okay. Kriteria dia hari ini melalui recognize the celebrations in the picture. Maksudnya sambil kita belajar kayak gini, okay, awak dapat kenal pasti apakah jenis sambutan yang ada dalam gambar rajah yang ditunjukkan. Kalau boleh kenal, okay, kenal dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris, okay, maksudnya tercapailah objektif tu kita pada hari ini. Alright. Okay, sebelum tu, I have a question. Teacher ada satu soalan. What is the day that you always waiting for to celebrate every year? Hari benda agaknya awak tunggu-tunggu setiap tahun nak sambut. Hari benda. Special day ke, orang kata tak sabar-sabar lah. Okay, siapa boleh bagi Hari respon? Raya. Hari Raya. Bila Raya tu agaknya? When is Hari Raya? Puasa bila puasa? Bulan 4. Puasa bulan 4. Awak naik sekolah ni tengah puasa. Lepas tu dah lama tu Raya. Dah lama lah. Okay, selain pada Hari Raya. Ambil lagi yang kata awak tertunggu-tunggu nak celebrate. What is the day you always waiting for? Hari Merdeka. Raya Haji, Raya belaka. Okay, selain pada Raya Aidilfitri, Raya Haji lagi, apa lagi? Tak semestinya Raya. Special day. What is your special day? Yang awak rasa, best ni hari ni. Tak sambut nak sambut. Apart from Hari Hari Raya lah. Jadi. Selain daripada Hari Raya, Hari Jadi ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil birthday, hari kelahiran. Okay, hari kelahiran. So mungkin hari kelahiran kita ke, hari kelahiran ibu bapa, parents ataupun mungkin juga kita tunggu-tunggu hari ibu. Okay, hari ibu, hari bapa. So, setiap hari ibu kita nak bagi hadiah ke ibu. Hari bapa kita nak bagi hadiah ke bapa. Ataupun hari ulang tahun perkahwinan ibu bapa. Mungkin juga. Okay, itu adalah antara hari-hari yang kita sentiasa tunggu-tunggu untuk celebrate. So celebrate maksudnya kita nak sambut ataupun merayakan setiap tahun. Okay. Let's look at page 4 in your pulse book. Okay. Ini kita ambil dari dalam muka surat 4, your pulse book. Okay, starter unit, it's my life. So basically today kita akan belajar, we are going to learn about vocabulary, anything related to celebration ataupun maksudnya sambutan berkaitan keagamaan ataupun berkaitan dengan diri sendiri. Dalam muka awak ni sebenarnya, apa yang awak nampak adalah daripada aktiviti yang ada ataupun di-celebrate di luar negara. Okay, yang sambut dekat luar negara lah. So there are 4 pictures here. Ada 4 gambar rajah dalam buku masing-masing. A, B, C and D. Okay. Sebelum kita kenal pasti, before we identify each of the picture, so let's listen to this audio. Dengar dulu benda dia cakap ni. Dengar belakang. Celebrations. Exercise 1. Birthday.
Christmas, Easter, wedding, New Year, carnival, Okay, so dengan panduan audio yang teacher pasang tadi, kita akan belajar, we are going to learn how to dictate ataupun macam mana kita nak sebut perkataan itu dengan betul. Okay, how to dictate each words with correct pronunciation. Okay, dengan sebutan yang betul lah maksudnya. Okay, teacher repeat balik. So kita sebut sama-sama dengan cara ataupun sebutan yang betul lah. vocabulary, celebrations, Celebrations. exercise 1, birthday, Birthday. Christmas, Christmas. Easter, Easter, dia panjang sikit. wedding, Wedding. New Year, New Year. carnival, Carnival. Okay, so ini adalah antara beberapa hari istimewa ataupun hari special untuk kita menyambut, sama ada menyambut sendiri atau menyambut bersama orang lain. Alright, so let's look at picture A. Okay, look at picture A. Dia bagi dia punya pilihan jawapan dekat kotak ni. So pilihlah A ni, orang tengah sambut benda ni. Muka semua happy je. Okay. Wedding. Ada lelaki, ada perempuan pegang wedding. Okay, correct. Picture A is wedding. Maksudnya apa benda? Majlis benda ni orang panggil. Kahwin. Majlis benda kahwin ataupun perkahwinan. Okay. What about picture B? Picture B tengok ada ramai orang. Picture B ni apa? New Year. New Year. New Year ke orang rasa? Okay. Birthday. Birthday gambar B. Okay, gambar B tu dia sambut ramai-ramai. Okay, bila sambut ramai-ramai, biasanya kalau New Year maksudnya dia sambut tahun baru. Dan biasa kalau sambut tahun baru, awak sekarang ada dekat 31 hari bulan 12, esok ni nak masuk tahun baru 1 hari bulan 1. Okay. Orang akan keluar pergi bandar, pergi padang nak tengok mana? Kalau nak masuk tahun baru, tengok mercung. Bila sampai pukul 12 tengah malam je, mercung pun netuk. Okay, menunjukkan kita nak masuk tahun baru. Okay, tapi kalau gambar B ni, if you look at picture B, there are a lot of people, ada ramai orang tengah celebrate something yang pakai kostum, pakai baju lawa-lawa. Dia mungkin buat perarakan, okay, dia buat parade itu perarakan. So itu mungkin menunjukkan suatu pesta sedang berlangsung ataupun festival. So gambar B is for carnival. Okay, carnival. Kalau awak nak kata New Year, kena jadi tengah malam. Ni sebab gambar dia siang, kita kena sebut dia carnival. Okay, awak dah sambut New Year siang-siang hari, disambut malam-malam. Okay. C. Okay, C. A mother. Christmas. Christmas. Apa awak kata Christmas? Why you say so? Apa awak kata Christmas? Mesti ada sebab. C, apa awak kata Christmas? Nak kata hari raya Aidilfitri. Sebab pakai topi yang itu, lepas tu ada pokok tu. Betul.
Sebab jelas sekali kita nampak anak dia pakai topi warna merah. Topi warna merah biasanya pakai waktu Christmas je. Lepas tu dia orang tengah hias pokok Christmas. Okay. They are decorating a Christmas tree. Mereka sedang menghias pokok Christmas. So picture C is for Christmas. Okay, correct. Okay, last picture. Betul. Last picture D. Birthday. Birthday. Okay. Birthday maksudnya hari ulang tahun kelahiran. Okay, dalam gambar tu, okay, in picture D, it shows that a girl, ada seorang kanak-kanak perempuan, is blowing candles. Okay, sedang meniup lilin-lilin yang ada di atas kek. The girl is blowing candles on a cake. So confirm lah gambar D itu adalah menunjukkan hari lahir, birthday. Okay, so sini ada birthday, Christmas, Easter, wedding, New Year, carnival. Ada tak jenis celebration kat sini ataupun festival dekat sini yang awak tak tahu pun, tak pernah dengar? Carnival ni macam ke pesta lah, pesta air ke, pesta bunga ke, pesta lampu ke. Carnival tu maksudnya benda yang meriah, yang orang ramai sambut sama-sama. Okay. Easter? Pernah dengar tak? Tidak. Kita biasa dengar raya Deepavali, dengan Taipusam. Okay, Easter biasa kita tak sambut lah. Dia sambut kat luar negara. Okay, agama Kristian menyambut Easter. Okay, lepas ni cikgu tunjuklah video. Easter ni dia macam hari tu adalah dia punya sebab kenapa hari ni disambut. Tapi budak-budak ni biasanya dia akan cari coklat, dia akan cari macam the treasure hunt lah. Hari treasure hunt masa ni. Okay. Itu tadi gambar raja festivals ataupun celebrations dekat luar negara. Okay. Now, as you can see, there are also festivals in Malaysia. Okay. Kita pun ada juga pesta-pesta. Kita pun bukan ada, memang banyak sangat pesta-pesta dekat Malaysia ni. Why? Okay, sebab apa agaknya dekat Malaysia ni terlalu banyak pesta ataupun sambutan yang diraikan bersama. Sebab apa orang rasa kita ni banyak sangat pesta? Banyak pesta, banyak cuti, banyak perayaan, banyaklah tarikh-tarikh kita nak celebrate ni. Sebab apa orang rasa kita banyak sangat pesta kat sekolah kat Malaysia ni? There were so many festivals in Malaysia. Why? Do you have any ideas? Berapa banyak enggak pesta kat Malaysia ni? Ada semua. Hebat soalan hebat ni kalau nak buat karangan ni. Apa banyak sungguhlah hari-hari perayaan kat Malaysia, hari-hari festival kat Malaysia, macam-macam lah daripada awal tahun. Siapalah kali tahu. Ada semua. Why? Any idea, any respond? Tak apa, cakap bahasa Melayu pun tak apa. Nanti cikgu translate lah dalam bahasa Inggeris. Any ideas? Sebab dekat Malaysia ni ada orang Cina, orang India. Betul, sebab dekat Malaysia ni ada orang India, ada orang Cina. Kenapa orang panggil tu? Kita ada pelbagai kaum. Pandai, boleh pun jawab. Dapat dah jawab soalan kebat, soalan tersirat tu. Okay. Dekat Malaysia ada banyak sangat festivals sebab we are living in a multicultural. Okay, maksudnya kita ini tinggal bersama dalam negara yang mempunyai banyak jenis budaya yang berbeza. Okay, multicultural country.
Tu maksudnya kita ada Cina, kita ada India, kita ada Melayu, kita ada agama-agama lain lagi termasuk yang ada dekat Sabah dengan Sarawak. Sabah, Sarawak kaum benda ada. Iban. Iban. Lagi? Kalau Iban dekat Sarawak, kalau Sabah. Ni subjek geografi ni, tak belajar lagi ni dok. Tahu dok? Pernah dengar dok? Kalau awak tahu Iban je, selagi kaum? Ka? Ka? Kadazan. Kadazan. Okay. Kalau dekat Sabah Sarawak pun dia ada dia punya perayaan dia hot special. Okay. Dia lain sikit lah dengan hot Semenanjung. Okay. Picture number 1. Picture nombor 1 ni nampak macam garang je muka. Okay. Dengan patungnya, dengan hiasan kat kepalanya. Agak-agaknya perayaan ni untuk kaum apa ni? Kau dah clear tu. Macam kita Melayu kita ada raya Aidilfitri, kita ada hari raya Aidiladha, kita ada Isra Mi'raj, kita ada Ma'al Hijrah, macam-macam lah. Untuk kaum-kaum lain pun sama. So kita kena, walaupun budaya dan agama yang berbeza, kita masih kena hormat orang lain punya. Okay. So ini untuk Chinese lah, tapi Chinese pun tak semestinya dia sambut Chinese New Year. Okay. Orang Cina pun dia ada different kinds of festivals. Okay. Dia ada Cap Gomeh, dia ada Pesta Tanglong, dia ada benda lagi. Banyaklah. Okay. Untuk Chinese pun ada dia punya different kinds of celebrations. Okay. Picture number 2. Can you guess what kind of festival shown in the picture? Ada macam kaum Sabah Sarawak, tapi kat depannya macam kaum India. Belakang ni macam hantu baju Melayu. Agak-agaknya apa benda jenis celebration yang kita sambut dekat Malaysia yang ada pelbagai kaum. Gawai. Kalau gawai dia ada juga pakai baju hantu kat belakang ni, ada bunga mangga, ada kaum India depan ni. Gawai ke? Joget-joget. Dah tahu. Awak rasa satu Malaysia sambut ni. Ada macam-macam kaum. Semua jenis kaum ada dalam sambutan ni. Every year. Teka. Cuba teka. Cikgu bagi hint lah. I give you a hint. Celebrate. Celebrate masa bulan Ogos. Every year in August. Kita sambut benda bulan Ogos. Semua kaum ada sambut sekali. Merdeka. Okay. Hari Kemerdekaan. Dalam bahasa Inggeris apa? Dalam bahasa Inggeris? Dalam bahasa Inggeris. National Day. Okay. Maksudnya semua kaum menyambut hari ini secara bersama-sama pada satu hari setiap tahun, iaitu pada 31 Ogos. On 31st of August every year. Okay, picture number 3. As you can see, there's woman with candles with light. Ada lampu cahaya, ada lilin. Ni gambar benda ni. Deepavali. Okay, sebab kaum India, Deepavali tu maksudnya hari cahaya lah. Hari cahaya. Okay. Deepavali tu maksud dia menyambut hari cahaya. Okay. Sebab tu lah kalau awak tengok dia pasang dia punya pelik, dia punya
Yang macam play-play dia lah. Okay. So nombor 4, number 4, awak nampak gambar lah tarian singa, lion dance. Ada tarian singa, ada dragon ke, ada naga ke. Biasanya untuk tarian singa ataupun lion dance, perayaan apa? Raya Cina. Cina. Raya Cina ataupun dalam bahasa Inggeris, Chinese New Year. Chinese New Year. Okay. So macam as I mentioned earlier, seperti yang teacher bagi tahu tadi, so untuk setiap agama, untuk setiap kaum, dia ada pelbagai jenis perayaan yang disambut pada setiap tahun. Okay, dia berbeza-beza. Walau bagaimanapun, kita kena menghormati agama dan budaya orang lain supaya kita dapat hidup dalam keadaan yang harmoni dan bahagia. Okay, macam Malaysia ni lah. Untung nak kita ada kat Malaysia ni. Kalau dekat negara lain mungkin payah lah kita nak jumpa kat jenis ada sokmo jenis raya yang berbeza pada setiap tahun. Tapi Malaysia ni special sebab kita adalah negara yang berbeza kaum, multicultural country dan juga agama. Okay. Suka dah duduk Malaysia ni? Ke nak pindah negara lain? Suka. Suka. Alhamdulillah kita hidup dalam negara yang aman. Okay. Any question for now? Ada soalan ke setakat ni? Nak tanya ke pasal benda-benda lain ke? Before I forgot. Tadi ada yang kata pasal gawai kan? Hari gawai tu hari benda. Do you know why? Hari pekerja. Hari pekerja. Hari pekerja satu Malaysia cuti. Tapi specialnya hari gawai. Hari gawai hanya cuti untuk Sarawak saja. Okay. Tapi kita Semenanjung ni dah cuti. Sarawak cuti. Maksudnya hari tu memang special lah bagi diorang. Why? What is hari gawai? Tahu tak mendapat hari gawai benarnya? Ada pahlawan, dia adalah bacaan-bacaan dia, kira ada pedang-pedang dia tu, pedang-pedang ke, okay. Parang-parang dia tu. Hari gawai ni hari benda. Kalau soalan tanya ni dalam soalan bahasa Melayu ke, tak boleh jawab tak rasanya. Hari gawai ni biasanya untuk to celebrate what? Untuk sambut benda apa? Kalau hari lahir, nak sambut kita ni lahir. Kalau hari raya, nak sambut kita ni raya sebab dapat puasa. Hari gawai tu benda apa? What is Hari Gawai means for people in Sarawak, especially for Iban. Cuti umum di Sarawak. Cuti umum di Sarawak. Apa cuti? Kita dah cuti ke? Apa dia cuti? Google tepi. Type Hari Gawai. Baca apa dia tulis. Pesta Hari keagamaan. Pesta keagamaan. Dah puasa. Dah puasa. Agama lain pun menyambut juga. Tapi buat apa? Hari Gawai ni kat Sarawak je dia cuti. Ambil special tak? Keamatan. Keamatan. Lagi. Agama, keamatan lagi. Pesta keamatan. What else? Hari Gawai. Kalau hari pekerja nak sambut orang bekerja. So semua orang cuti hari tu. Tak kerja langsung. Tapi kalau hari Gawai,
biasanya setiap sambutan yang setiap pesta yang disambut di Malaysia, dia mesti berkaitan dengan culture, dia mesti berkaitan dengan budaya, dia mesti berkaitan dengan agama ataupun sosio-ekonomi di suatu tempat. Biasanya gitulah. So kalau dekat Sarawak ni, antara dululah, antara aktiviti utama mereka adalah menanam padi. So hari Kawai, it shows that a special day for them, menunjukkan hari istimewa buat mereka apabila mereka berjaya menuai padi. Dia berjaya ambil padi, semua dapat hasil, dan juga dia nak tanam padi yang baru. Maksudnya dia menunjukkan hari Pesta kesyukuran. menuai. Pesta menuai. Menuai benda? Menuai padi. Padi. Pesta menuai. Maksudnya bagi diorang padi tu satu benda yang kata besar lah. Besar dalam kehidupan diorang. Itulah dia kena sambut benda tu. Bila dia dapat menuai, maksudnya dapat makan. Dia dapat survive untuk kehidupan diorang. Sebab itulah dia menyambut pesta menuai untuk kaum di Sarawak. Okey, ada lagi? Ada lagi pesta-pesta ataupun ada lagi awak punya soalan yang berkaitan dengan celebrations in Malaysia? Ada lagi tak tahu selain pada Hari Kawai? Ada lagi? Macam tadi, kalau Chinese New Year, selain pada Chinese New Year, dia pun sambut juga pesta Tanglong. Pesta Tanglong tu bukan setakat dia. Dengan kita pun main Tanglong. Kan kita main Tanglong, pasang lilin dekat Tanglong. Sebab benda tu, bila kita buat celebrations, maksudnya kita buat secara beramai-ramai. So bila beramai-ramai, dia dapat, bila kita buat aktiviti bersama beramai-ramai, ambil kesan dia. Apa kebaikan dia? What are the benefits bila kita sambut suatu festival ni? Harmoni. Harmoni. Hidup secara harmoni. Lepas tu, dia akan Bahagia. merapatkan bahagia. Bahagia Hubungan. lagi. Hubungan menjadi erat. Hubungan silaturahim menjadi erat. Dah main ramai-ramai kan, dah balah. Baguslah tu, maksudnya kita ada sikap menyambut satu festival dengan aman. Okay, ada lagi nak tanya dok? Ada Tak ada ada. gawai je. Lagi pesta air, tapi ni banyaklah kan sebabkan kekangan COVID-19. Jadi banyaklah kita punya celebration dok sambut secara beramai-ramai untuk menjaga SOP. Okay. So itu saja konten untuk hari ini. That's all yang kita belajar. So sebagai latihan, sebagai homework, as your homework, okay, simple saja latihan hari ini. Okay, the question is, fill the mind map with the celebrations you know in Malaysia. Dia nak suruh buat benda tu. Dia kata, isikan, okay, beberapa jenis sambutan ataupun festival ataupun pesta yang ada di Malaysia. Okay, hak sambut kat Malaysia je lah, hak rasa ada. Tulis. Okay, sebanyak yang mungkin. Contoh, kita ada Hari Raya Aidiladha, kita ada Hari Raya Aidilfitri. Tapi kena tulis dalam bahasa Inggeris. Okay, kalau Hari Raya Cina, translate lah jadi Chinese New Year. Okay. Ada soalan? Faham dalam agama? Buat bentuk peta buih. Tajuk dia tengah. Lepas tu awak buat dia punya isi-isi penting kat tepi-tepi tu. Jenis perayaan, jenis sambutan kat tepi-tepi tu. Banyaklah kat Malaysia ni. Bukan sekat 5 je. 15 pun boleh cari. Okay. Nak cari mana? Kalau rasa tak boleh nak jumpa dalam buku, tanya mak. Kalau mak tak tahu, Google lah. Masa-masa telefon kan, type dekat Google. Celebrations for Chinese. Celebrations for Malay. Festivals in Malaysia. Type lah.
Bila type perkataan-perkataan keluarlah dia punya senarai. Okay, kalau dah faham dia punya translation dalam bahasa Inggeris, boleh tanyalah dekat WhatsApp, boleh PM tepi je, tak ada masalah. Alright. Ada apa lagi? Tak ada. Cikgu buat dalam buku Ada yang mana? tanya dok? Teacher biasanya takkan ambil fully masa penuh lah. Biasa akan ambil 10 sampai 15. Buat Teacher dalam tulis buku mana dekat cikgu? buku, dekat WhatsApp. Buat dalam buku panjang, buku writing. Okay. Okay, buku panjang. Sebab mana tahu benda ni cikgu boleh jadikan sebagai bahan rujukan untuk awak esay. Okay, masa first class, I told you in our first session, kita ada 3 buku. 1 buku panjang untuk essay ataupun writing, 2 untuk grammar, buku pendek, 3 pun buku pendek untuk reading. So 3 lah. 2 buku pendek, 1 buku panjang. Buku panjang tu untuk essay. Okay, ada lagi soalan? Bila awak siap semua ni, jangan PM tepi dekat, jangan WhatsApp cikgu dia punya kerja. Sebab kalau WhatsApp seorang-seorang, penuh WhatsApp tu. So awak upload dekat link yang cikgu bagi tu. Cikgu bagi siap belaka dah dalam group WhatsApp tu. Soalan berapa kena buat, lepas tu nak hantar mana. Kita ada dulu hantar kat link tu. Kalau tak boleh, baru bagi tahu kemudian. Okay. Any more question? Before we end our class today. Tak ada. No? Okay. Kalau tak ada apa-apa lagi, so we end this class. And I'll see you again next week on. I'll see you next week on Monday. Okay. So that's all for today. Terima kasih semua sebab join kelas pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.